Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Lebih dahulu saya juga ingin mengambil bahagian dalam bahaskan di peringkat dasar pembentangan belanjawan 2011 yang lepas, yang pembentangannya telah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 15 Oktober lalu, yang dengan jelas kalau kita perhatikan bahawa daripada peruntukan yang sejumlah 212 bilion ringgit serta gagasan yang diutarakannya adalah ke arah menuju sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Sebelum saya membahaskan bajet pilihan raya ini dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menyatakan beberapa definisi negara maju yang berpendapatan tinggi. Pertamanya, menurut definisi daripada Bank Dunia, dengan izin Datuk Yang di-Pertua, Bank Dunia telah mentarifkan negara maju berpendapatan tinggi itu sebagai a high income economy is one with a gross national income per capita of at least USD 15,000. Sehubungan dengan itu, pada akhir tahun lalu, Bank Dunia telah mengesyorkan bahawa Malaysia perlu mempertingkatkan workforce skills, make growth more inclusive and bolster public finance. Tarif kedua diberikan oleh bekas Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kofi Annan, yang telah mendefinisikan negara maju sebagai a developed country is one that allows all its citizens to enjoy a free and healthy life in a safe environment. Dengan izin, terakhir Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan kepada matlamat ekonomi baru, matlamat model ekonomi baru, negara maju berpendapatan tinggi adalah meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pencapaian per kapita antara USD 15,000 sehingga USD 20,000 per tahun 2020, memungkinkan semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya dan memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang. Dalam konteks perbahasan ini, hampir semua definisi negara maju berpendapatan tinggi yang dinyatakan adalah berkaitan dengan aspek monetary ataupun kriteria ekonomi. Walau bagaimanapun Datuk Yang di-Pertua, dalam konteks Islamnya, Islam tidak pernah meremehkan usaha membangunkan dan memakmurkan negara, meningkatkan ketemadunan manusia dan mencapai kualiti hidup yang tinggi. Namun Islam menegaskan bahawa pencapaian ekonomi yang baik bukanlah matlamat akhir. Sebaliknya, ia merupakan satu sarana untuk mencapai matlamat yang lebih jauh, iaitu membimbing manusia ke arah jalan yang diredainya dan memartabatkan nilai insani dan juga manusiawi. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh ahli dewan yang mulia ini, ayat 77 daripada surah Al-Qasas yang dibacakan di awal mukadimah pembentangan bajet 2011 yang lalu, mestilah dihayati dan difahami dengan baik. Dalam menggagaskan bajet 2011 ini, kita seolah-olah telah digambarkan bahawa Malaysia sudah melangkaui dan melepasi krisis keuangan ekonomi dunia yang melanda sebelum ini dengan mengalami kesan pada tahap yang paling minimum. Saya berpendapat pada awalnya kerajaan akan mengambil langkah pendekatan penjimatan untuk lebih memfokuskan kepada pengurangan defisit fiskal, pengurangan cukai, penambahbaikan kualiti kehidupan rakyat, di samping mengurangkan bebanan hidup mereka. Tapi sebaliknya, banyak lagi projek-projek yang tidak menepati prioriti perbelanjaan negara akan dilaksanakan bermula pada awal tahun depan. Saya nukilkan di sini satu pandangan daripada tokoh Ma'al Hijrah Malaysia pada tahun 2009, Profesor Al-Allamah Syekh Dr. Yusuf Qardawi, dalam bukunya yang bertajuk Al-Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim, di mana Syekh Qardawi telah mengungkapkan, saya bacakan ungkapan itu, syariat menegaskan wajibnya keseimbangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, mendahulukan yang amat diperlukan dari keperluan biasa dan mendahulukan keperluan biasa daripada kesempurnaan, mendahulukan layanan kepada masyarakat awam yang merupakan majoriti daripada layanan untuk kelompok tertentu, mendahulukan kemaslahatan orang-orang miskin dan tertindas daripada maslahat para penguasa dan orang-orang kaya. Tapi apabila selesai pembentangan bajet yang telah
dibentangkan pada hari Jumaat lepas, tanpa saya menafikan beberapa insentif dan tawaran-tawaran turut diberikan, tetapi dalam mengenal hal yang berkaitan dengan prioriti ataupun kepincangan-kepincangan yang akan mengulang kembali performance negara kita daripada beberapa tahun yang lepas, yang akan mengakibatkan kekayaan sebenar milik negara ini nanti tidak akan dapat dinikmati oleh rakyat awam yang berada di luar sana. Sebagai contoh, Datuk Yang di-Pertua, daripada peruntukan bajet yang dibentangkan di bawah inisiatif program pengkongsian awam swasta, beberapa lebuh raya baru akan dibina, seperti lebuh raya Gatri Damansara dan lebuh raya Paroi Senawang KLAA. Ini kita setuju untuk kepentingan rakyat. Tapi dalam bajet yang ini sedikit pun tidak disentuh bagaimana untuk mempertingkatkan tahap pengangkutan negeri-negeri di pantai timur daripada Pahang, Terengganu dan Kelantan. Adakah kita sedar, adakah kerajaan sedar lebuh raya ataupun jalan yang menghubungkan pantai barat dan pantai timur bukan saja menunggu waktu musim perayaan hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri yang akan berlaku kesesakan yang dahsyat, malah sekarang pun kita lihat bagaimana jalan ini yang tidak berada dalam tahap yang boleh dibanggakan dalam langkah negara kita sedang menuju sebagai sebuah negara maju ini, masih terdapat tahap jalan raya yang amat menyedihkan kalau kita perhatikan. Selain itu, satu lagi projek yang akan dijadikan mercu kebanggaan negara menjelang 2020 yang dinamakan sebagai Warisan Merdeka, sehingga menelan ringgit Malaysia 5 bilion yang akan dibina walhal pada masa yang sama. Masih ramai lagi golongan muda, penjawat awam, pekerja swasta yang masih belum mampu memiliki sebuah rumah yang selesa meskipun telah bekerja selama 10 tahun. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan, nak kita bina sebuah bangunan yang setinggi 100 tingkat, dan dalam masa yang sama terdapat sebuah lagi bangunan yang akan dibina juga setinggi 100 tingkat. Apakah keperluan kepada dua-dua bangunan ini? Siapa dia yang akan menyewa bangunan ini? Siapa dia yang akan mengisi 200 tingkat, dua buah bangunan yang akan dibina di Kuala Lumpur dalam tempoh yang hampir sama? Datuk Yang di-Pertua, ini tidak termasuk kes berkaitan dengan tuntutan warga peneroka Felda yang dibicarakan dan diputuskan oleh pihak mahkamah baru-baru ini. Contohnya kes 354 warga peneroka Felda Kemahang 3 Tanah Merah yang telah mendapatkan semula hak mereka setelah Mahkamah Persekutuan memutuskan Felda membayar ringgit Malaysia 11 juta kepada mereka pada bulan Ogos yang lepas. Sehubungan dengan Felda, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan tentang jumlah pelaburan Felda dalam institusi pendidikan. Saya mendapat maklumat dan ingin penegasan daripada kerajaan sama ada maklumat ini tepat ataupun tidak. Difahamkan bahawa setiap tahun Felda membelajarkan lebih kurang 60 juta untuk dihantar pelajar-pelajarnya belajar di institusi ataupun universiti Lim Kok Wing. Saya ingin tahu apakah hasil daripada pelaburan yang cukup besar ini. Saya difahamkan pelajar-pelajar ataupun anak-anak Felda dihantar ke Lim Kok Wing. Saya bukan anti kreativiti, bukan anti inovasi, tetapi saya ingin tahu hasil daripada jumlah pelaburan yang begitu besar yang dihantar anak-anak Felda ini, yang kemudiannya didedahkan dengan satu budaya baru di Lim Kok Wing. Apakah hasilnya kepada negara, apakah hasilnya kepada Felda itu sendiri? Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar di Lim Kok Wing ini didedahkan dengan tadi seperti mana yang saya sebut, dengan kreativiti dan inovasi yang saya tidak anti, tetapi rakyat sudah mula membicarakan juga tentang nilai moral dan akhlak mereka yang terdedah dengan satu suasana baru seperti mana suasana yang ada di Lim Kok Wing tersebut. Apa salahnya kalau sejumlah duit yang begitu banyak, 60 juta kalau betul setahun, diberikan kepada Lim Kok Wing? Saya rasa sudah sampai masanya juga Felda memiliki sebuah universiti, kalaupun tidak universiti college sendiri yang boleh dibentuk keperluan-keperluan yang diperlukan oleh Felda, oleh masyarakat Felda dan anak-anak Felda itu.